Sayang, awak buat apa? Ini kesayangan Zixia saya. Saya tengah hantar makanan. Sayang, awak rindu saya ke? Zik, ini lagi budak, sembang siber yang digelar Haus itu. Pak Cik Kin, bukan Houzi, Ziazi Zunbao. Bukan sama saja ke? Sayang, terima kasih kerana bersusah payah. Malam nih, saya tunggu awak dalam Yue Guang. Bawe tahu. Saya beli set permainan yang terbaru. Saya nak tunjukkan awak. Hehehe, kalau macam tu, saya tunggu awak. Kita jumpa di sana, jangan tak datang. Set baru. Jangan. Sayang, nak tengok set baru saya ke? Nak. Hai, Mana makanan saya? saya akan sekarang juga. Jik okey ke? Macam mana awak bawa motor ni? Maafkan saya, ini semua salah saya. Tapi jangan risau, saya pasti akan ganti rugi. Penghantar makanan? Cantiknya. Sayang saya, mesti dia pun tengah gigih hantar makanan sekarang. Tak payah ganti rugi. Jom pergi. Anak muda, awak boleh pergi. Tak perlu ganti rugi. Lain kali, hati sikit bawa motor tu. Tak boleh. Apa lagi yang awak nak buat? Bukan, saya tak ada banyak uang sekarang. Boleh bagi saya maklumat hubungan? Bila saya dah cukup kumpul duit, saya pasti akan bayar ganti rugi kepada awak. Dalam masyarakat sekarang, jarang nak jumpa anak muda yang bertanggung jawab macam ni. Macam nilah, syarikat kami tengah ambil pekerja sekarang, pergi cuba. Teknologi Sinhai. Kamu dulu penghantar makanan? Ya, Seorang penghantar makanan berani datang temu duga di syarikat kami? kenapa dengan saya? Nak bergurau ke? Pada pendapat saya, dengan kelayakan dan diploma saya memohon jawatan pembantu. Rasanya tak keterlaluan kan? Graduan sarjana hantar makanan? Sijil kelulusan nih, bukan beli tepi jalan kan? Cepat berambus, jangan buang masa saya. Hei, awak, Apa yang berlaku? Presiden, kenapa Puan datang? dia... Dia? Macam mana dengan pengambilan pembantu? Masih dalam proses temu duga, sekejap lagi akan jumpa. Yang ini sudah cukup baik. Ye Feng, Ya, boleh mula kerja hari ini? boleh. Presiden, dia cuma penghantar makanan, apa kelayakan dia nak masuk syarikat kita? Ini syarikat saya atau syarikat awak? Lagipun, apa salahnya jadi penghantar makanan? Awak sebagai seorang HR, sesuka hati memalukan calon temu duga? Gaji bulan ini dipotong sepenuhnya. Awak ikut saya. Oh, Sediakan 3 salinan file ini untuk saya. Perlu digunakan petang nanti. oh. Sayang, tak sangka saya berjaya dalam temu duga ni. Bos saya memang cantik, tapi muka dia selalu ketat je. Langsung tak comel macam awak. Tahniah, sayang. Tapi, bos awak nih cantik sangat. Saya mungkin akan cemburu. Mana mungkin. Harta saya cuma awak seorang. Zixia saya. Bos tu asyik muka ketat macam cuka. Siapa yang nak suka dia? Ah? Kenapa dia macam tu?
Kalau macam tuh, sayang, awak ada rasa teraniaya tak? Tak ada. Saya baru mula kerja, agak gementar sikit. Kalau tak tahan, sayang, awak datang kerja kat syarikat saya lah. Awak jangan risau langsung, saya pasti akan jaga awak baik-baik. Hari pertama kerja dah curi tulang, Saya tak boleh bergantung pada awak. Saya mesti berusaha keras. Saya kena bayar hutang juga. Tak boleh susahkan Zixia. apa yang awak buat ni? Cik Presiden, kalau saya cakap saya tak sengaja, awak nak percaya ke? Cepat bangun. Oh, tersangkut. Nih, Sakit. Cik Presiden, awak jangan sentuh kat situ. Apa yang awak fikirkan? Janganlah. Jaket saya. Saya cuma ada satu jaket nih. Kenapa? Ada bantahan ke? Tidak berani. Nanti saya suruh bapak saudara, Kin belikan awak yang baru. Hari ini kenapa malang sangat? Apa yang kamu tengok? Kalau tengok lagi, saya cungkil biji mata awak. Dan lagi, kalau saya nampak awak lagi, main telepon masa kerja, awak tak payah kerja sini lagi. Baik, saya faham. Terkejut saya. Saya ingatkan, hari ini saya nak jadi kembiri. Sayang, kenapa awak tak balas message saya? Adakah awak dah tak suka saya? Tak. Saya ni lelaki. Masih perlu harapkan wanita untuk cari kerja? Saya pun nak jaga maruah diri juga. Aduh, ini menguji ketahanan diri saya nih. Jangan cuba tipu saya. Awak memang tak berani jumpa saya. Awak ni tak nak tengok depan mata ke? Nanti suruh orang tu berdiri di luar sikit, biar saya nampak rupa dia macam mana. Berikanlah barang itu kepada saya. Tolong berikan barang itu kepada saya sekarang. Tadi yang telefon saya bukan perempuan ke? Abang hantar aja barang tukat saya, kan senang. Boleh bagi saya sekarang? Tak boleh. Lebih baik kita jangan berjumpa. Mata tu dah tak nak guna ke? Tapi stoking hitam awak ni, kenapa macam pernah nampak aja? Tak. Alamak, Cik Presiden, saya minta maaf. Habislah. Disebabkan mulut celupa ni, nyawa saya melayang. Ambua. Xiao Yun, awak nampak cantik sangat hari ini. Siapa benarkan awak masuk? Bunga untuk si jelita? Malam ni, keluar makan dengan saya. Chen Chao, apa yang awak buat di sini? Apa yang saya buat? Tentulah saya datang jumpa tunang saya. Saya tiada sebarang kaitan dengan awak, jadi janganlah mengarut di sini. Mengarut? Ibu bapa awak dah meninggal dunia. Awak ini anak yatim yang mahu memulakan syarikat permainan video di Bandar Baichuan ini. Selain daripada saya, siapa lagi yang akan bantu awak? Kalau awak tak kahwin dengan saya, dengan siapa lagi? Jangan lupa, kalau syarikat awak lancarkan permainan baharu lagi, ia pasti akan bankrupt. Permainan baharu teknologi Sinhai akan dilancarkan tidak lama lagi. Tak perlu awak risaukan. Sama ada ia berjaya dilancarkan atau tidak, itu belum tentu lagi.
Apapun, kita tunggu dan lihat. Nah, Hei, pengarah Kin, siapa Samseng nih? Ini adalah musuh ketat syarikat kami, Presiden Teknologi Sufeng, Chen Chao. Walaupun syarikat kami mempunyai modal yang besar, namun teknologi masih jauh ketinggalan berbanding syarikat mereka. Sebab itu Cik Presiden sangat tertekan. Sayang, saya kena bully. Kenapa nih? Ada seorang lelaki jahat, mau mengambil alih syarikat saya, dan juga mau saya kawin dengannya. Apa yang Zixia cakap nih? Kenapa sama sangat dengan Cik Presiden yang dingin nih? Ini kata Zixia? Kenapa sama sangat macam CEO perempuan yang beku nih? Jangan ini Zixia kesayangan saya. Ini semua uang yang saya ada. Saya tak nak uang awak. Kalau awak betul nak bantu saya, datanglah jumpa saya. Sekarang saya tak ada rumah, tak ada kereta. Tunggu saya kumpul cukup uang, baru saya jumpa awak. Ada rumah, ada kereta. Rumah dan kereta, semuanya saya bagi awak. Macam nih, boleh datang jumpa saya? Gila, saya selalu menduga keluarga Zixia sangat kaya. Tak sangka sekaya ini. Knock-knock? Tak knock. Kalau yang ini, awak nak tak? Kau tengok apa tuh? Oi, kau buat apa nih? Aku ingat kau tengah gatal tengok telepon. Rupanya kau tengok gambar kaki cantik. Apa kau tahu ini awek online aku? Avec online konon? Hei, terang. Ini cuma gambar yang dia ambil dari internet. Hai. Mungkin avec online kau? Gemuk 300 pound kan? Badan kau yang kecil nih. Hati-hati nanti kena tindih. Zixia sekaya ini masih nak cari awek online? Jangan. Dia memang perempuan gemuk 300 pound? Aduh, dahlah. Jangan merepek. Ya, saya merepek. Jangan nanti awak ditipu oleh wanita kaya awak tuh sampai habis licin. Zixia saya tak akan betul orang gemuk 300 kati kan? Puan Presiden, Apa yang dia nak buat? Kenapa dia masuk pejabat saya? Dan buka butang baju? Dia nih, ada niat tak baik ke? Rupanya dia cuma nak selimutkan saya. Tak sangka dia prihatin sangat. macam mana dengan teknologi Xinhai di sana? Tepat seperti yang Anda jangka, Suling Yun memang menggunakan permainan yang kita tak jadi guna tuh. Menghabiskan 1.300.000.000 ringgit beli permainan sampah, Suling Yun ni memanglah perempuan bodoh yang berambut panjang tapi cetek fikiran. Setelah mengahwininya dan mengambil alih harta warisan yang bernilai jutaan ringgit itu, kemudian menelan teknologi Xinhai, matlamat saya untuk menguasai industri permainan di Bandar Baichuan ini sudah tentu akan tercapai tak lama lagi. Mengikut siasatan, teknologi Xinhai juga merancang untuk mengadakan perlawanan pertunjukan secara langsung untuk mempromosikan permainan baharu itu. Perlawanan pertunjukan secara langsung? Mereka juga menjemput ramai pemain hebat untuk promosi. Menarik. Masih boleh fikirkan taktik ini. Namun selagi saya ada, dia nak bangkit semula? Mustahil. Persiapan macam mana? Pengarakin. Semua peralatan sudah siap. Tapi para influencer yang kita jemput, seorang pun belum sampai.
Bukan. Dah pukul 9.30, masih belum sampai. Cepat desak mereka. Dah desak tadi, mereka tak angkat telefon, message pun dah dibaca tapi senyap. Tetamu gantian mana? Seorang pun belum muncul. Sekarang juga cari tetamu baru. Duit bukan masalah. Bukan kata nak mula siaran langsung promosi? Macam mana? Belum mula lagi? Kau yang buat onar, Kau ada bukti ke? Tunang aku. kau. Mana tetamu? Belum datang, agaknya takkan datang kot. Promosi kau ni rasanya takkan berjalan juga. Sebenarnya kau nak apa? Presiden Chen, Bukan ketu tetamu yang kita jemput. Macam mana boleh ada di pihak Chen Chao? Nampaknya hari ini, semua tetamu akan memihak pada Chen Chao. Tak kisah siapapun yang kamu jemput, asal aku cakap sepatah, mereka takkan berani muncul di majlis jemputan kamu. Bayangkan kalau majlis ni tak boleh diteruskan, syarikat kamu terus jadi bahan ketawa dalam industri ni. Lepas ni siapa berani main game syarikat kamu? Apa sebenarnya yang kau nak? Apa yang aku nak senang je, kahwinlah. Kahwin dengan aku tolong kau jalankan majlis promosi ni. Kalau tak nak kahwin pun boleh, cuma pada masa ini esok, syarikat teknologi Sinhai berita pembatalan permainan baharu akan terpampang di dada akhbar utama. Waktu itu, saya hanya perlu menggerakkan jari sedikit sahaja dan teknologi Sinhai pasti akan menjadi milik saya. Tak tahu malu. Kau. Tak tahu malu. Kau. Presiden, dengan begitu ramai tetamu jemputan kita, saya tak percaya. Semua orang tak berani datang. Saya akan panggil orang sekarang juga. Panggil orang? Bagus, nak panggil orang ya. Hari ini saya akan duduk di sini, saya nak tengok siapa yang kau boleh panggil. Chen Chao. Saya nasihatkan awak jangan melampau. Saya bukan saja nak bully awak, saya nak tindas awak juga. Asalkan awak setuju jadi istri saya dan tinggal di rumah untuk menguruskan keluarga, saya jamin saya akan jadikan teknologi Sinhai sebagai anak syarikat yang paling hebat di bawah syarikat saya. Nak saya kahwin dengan awak dan nak merampas syarikat saya? Jangan harap. Baik. Kalau macam tu, tunggu sajalah syarikat kau bangkrut. Hello, apa? Presiden, di laman web rasmi kita, ada banyak akaun palsu yang menyebarkan fitnah. Saham kita mulai jatuh. Apa? Harga saham jatuh, nampaknya syarikat awak akan musnah. Suling Yun, saya bagi awak satu peluang lagi. Syaratnya sama macam tadi, asalkan awak setuju dengan saya akan bantu awak teruskan acara promosi ini dengan serta-merta. Saya cakap dengan awak sekali lagi, mustahil. Baik. Bagus sekali. Memang layak jadi wanita pilihan saya. Selamat sejahtera semua. Saya Chen Chao, CEO Teknologi Sufeng. Hari ini saya di sini bagi pihak syarikat untuk isytihar perang terhadap teknologi Sinhai. Orang yang berdiri di sebelah saya ini ialah teknologi Sinhai, pemegang kuasa, Suling Yun. Dia mengambil kesempatan ini untuk melancarkan perang pendapat umum dan mahu memusnahkan kita sepenuhnya. Habis tu, kita tak boleh ke tak terima cabaran ni? Mana ada semudah itu. Kalau kita tak terima, ia membuktikan di hadapan seluruh dunia bahawa kita tak setanding teknologi Sufeng. Kalau macam tu, harga saham kita akan jatuh teruk, malah boleh merudum, menyebabkan syarikat terus bangkrut. Serius sangat ke? Awak nak paksa saya ke? Kenapa? Awak takut ke? Jadi, bolehkah saya anggap teknologi Sinhai sedang mengaku kalah kepada saya? Baik. Saya terima cabaran awak. Bagus. Saya nak tengok siapa lagi yang berani menyahut cabaran untuk pihak awak. Sayang, tolonglah. Maafkan saya. Elo Ziksha, Sayang, kenapa tiba-tiba awak telefon saya? saya tahu ini mendadak, tapi saya betul-betul perlukan pertolongan awak sekarang. Boleh, cakaplah. Awak tak tanya pun apa dia. Kalau awak yang minta, itu mesti perkara penting. Beritahu saya, apa yang saya boleh bantu? Saya sekarang berada di hotel besar Bandar Baichuan. Saya perlukan pemain game handalan segera untuk melawan teknologi Sufeng. Kemahiran game awak adalah yang terbaik yang pernah saya jumpa. Jadi, saya nak minta awak tolong saya. Teknologi Sufeng, awak maksudkan perlawanan. Tadi yang teknologi Sufeng isytihar, perang terhadap teknologi Sinhai. Sayang, macam mana awak tahu? Tak sangka, Zixia ada kaitan dengan teknologi Sinhai. Teknologi Sinhai sedang menghadapi krisis. Tapi kalau saya muncul dan Zixia kenal saya, macam mana ni? Saya belum bersedia lagi. Baik, tunggu saya. Saya sahut cabaran awak. Tak lama lagi akan ada orang yang mewakili teknologi Sinhai untuk menyahut cabaran.
Semua pakar game ternama di Bandar Baichuan sudah saya sogok. Siapa yang berani datang untuk tolong awak? Jangan risau, dia akan sampai sebentar lagi. Jangan awak cari sampah untuk menipu saya. Dia adalah orang yang paling hebat saya pernah jumpa. Baiklah, saya nak tengok siapa gerangan orang hebat itu. Mengikut peraturan, sekali sudah sahut cabaran, kalau tak masuk talian dalam 10 menit, dikira mengaku kalah secara otomatik, kira detik. 5, 4, 3, 2. Jangan risaulah, saya dah sampai nih. Jangan gopo, ini bukankah sudah sampai? Awak dah sampai. Lepaskan. Suling Yun, wanita yang coba tidur dengan saya, beratur dari sini sampai ke Perancis. Kenapa pusing? Pusing saja cari orang yang tak bermutu. Jangan banyak cakap, tunggu saja awak kalah. Kau siapa? Sembunyi macam nih. Entah dari mana munculnya. Orang picisan, berani pula cabar aku, memang tak sedar diri. Xiao Yun, coba awak tengok, siapa yang awak cari ini? Hanya orang yang tak berguna. Saya nasihatkan awak, cepatlah berhenti melawan dan kahwin dengan saya. Hanya saya yang boleh bagi awak kebahagiaan. Jangan banyak cakap, walaupun syarikat nak bangkrut, saya tetap takkan setuju. Hai, kalau kau mengaku kalah sekarang, aku boleh lepaskan kau. Kalau tak, sekejap lagi kalau kau kalah kepada seorang wanita, jangan pula kau menangis ya. Apa yang dibebelkan? Kalau berani, mari bertanding. Jom, kita buat. Tunggu dulu. Mesti membosankan kalau bertanding begini saja. Apa kata kita tambah taruhan? Kalau kami menang, awak serahkan 40%. 40% saham syarikat awak kepada saya. Kalau kami menang pula macam mana? Kalau kamu menang, saya akan berikan hak cipta permainan Katruf kami secara percuma kepada kamu. Saya setuju. Puan Presiden, ini 40% saham. Kalau kita kalah, syarikat ini akan jadi milik Chen Chao. Saya percayakan dia. Kenapa dia pandang saya macam tu? Jangan buang masa, cepatlah mula. Ini mustahil. Tak mungkin. Satu langkah saja awak dah kalahkan saya. Awak guna hela. Saya tak terima. Mari lagi. Kalau tak puas hati, mari kita cuba lagi. Presiden Chen, tak bagus nih. Sekarang nih pendapat awam sudah berpihak kepada teknologi Xinhai. Saham kita dah mulai jatuh. Cukuplah. Berhenti sekarang. Saya belum kalah. Mari lagi. Masih tak cukup lagi kena malukan diri sendiri? Pergi. Tunggu, Presiden Chen, jangan lupa tentang pertaruhan kita tadi. Permainan syarikat Tuan sekarang adalah milik teknologi Xinhai. Suling Yun, awak tunggu. Jom pergi. Aduh, penatnya saya. Saya pergi. Saya kena cepat lari. Tuan Presiden, siaran langsung kita meletup. Dewa misteri ini sangat populer. Kalau kita tanda tanganinya, kita boleh ambil peluang untuk menaikkan lagi populariti. Tuan tengoklah, ini maklumat yang baru kami dapat tentang dia. Ye Feng, betul dia. Dia lari begitu cepat. Dia tak nak jumpa saya sangat ke... Aduh, habislah. Zixia ni asyik nak jumpa saya saja. Dia datang cari saya kali ni. Tak boleh. Saya kena cepat lari. Mungkin nama saja sama. Mana mungkin ada kebetulan macam ni? Tapi, macam mana kalau betul dia? Tak boleh. Saya susah payah dah dekat. Dengan kekasih hati, saya tak boleh lepaskan peluang ni.
Sekarang tunggu ikan tuh makan umpan saja. Cepat lari, cepat lari. Kita jumpa di belakang pentas ya. Saya tahu awak baru saja pergi. Kalau kali ini awak tak muncul, kita putus. Aduh, habislah saya. Zixia nih betul-betul marah. Macam mana nih? Saya dahlah lelaki, budak perempuan tuh. Dah begitu berani, macam mana saya boleh cabut lari pula? Walaupun nanti saya dapat bala, saya kena pergi juga. Mana dia? Dia betul merajuk ke dengan saya. Betul dia. Betul dia. Tak boleh. Sayang, dia asyik mengelak daripada bertemu saya, disebabkan keadaannya. Kalau saya pergi jumpa dia sekarang, adakah dia akan marah? Tak boleh. Saya kena pikir betul lagi. Xiaoyun, kenapa asyik sengih dari tadi? Saya dah jumpa kekasih online saya. Dia memang sangat hebat dan dia sama seperti apa yang saya bayangkan. Xiaoyun, sekarang ini banyak sangat penipu di internet. Awak kena berhati-hati. Tak mungkin, Pak Cikin. Saya sangat pasti, dia memang orang yang saya cari. Maserati ini harganya lebih daripada 1.300.000 ringgit. Dia mesti nampak bergaya bila membawanya. Tak boleh, masih tak setanding dengan dia. Porsche 911. Tak boleh. Rasa macam ada kekurangan sikit. Jangan terlalu terburu. Buru, hubungan ini tak boleh diukur dengan benda material. Saya faham. Saya akan belikan yang baru untuk dia. Zixia betul marah ke? Tak boleh. Saya kena cari dia. Tak boleh. Saya kena cari dia. Nak kemana? Kita ada mesyuarat sekejap lagi. Begini pengurus Li, saya ada hal peribadi sikit. Saya minta cuti ya. Nak buat apa? Teman wanita saya merajuk. Saya kena pujuk dia. Aduh, lupa nak balas mesej dia. Dia tak fikir saya masih merajuk kan? Itu, di mana teman wanita awak? Siapa dia? Macam mana awak rancang nak cari dia? Saya tak tahu, tapi saya mesti cari dia. Kalau awak semua tak benarkan saya cuti, anggap saja saya dah berhenti kerja. Rupanya saya nih penting sangat dalam hati dia. Itu, teman wanita awak takkan marah punya. Awak bukan teman wanita saya? Macam mana awak tahu? Dahlah, malas nak layan awak. Tak boleh. Susah payah saya jumpa kekasih hati saya, tak boleh biarkan dia lari. Sayang, saya asyik bekerja, sampai terlupa nak balas awak. Awak bekerja dengan baik, kan? Presiden Su, perkara berhenti kerja tadi, kita boleh anggap tak pernah berlaku ke? Aduh, kali ini habislah. Nampaknya, Ye Feng dah sakitkan hati presiden. Kalau aku bagi dia sikit kerja seksaan, mesti aku akan dapat pujian depan presiden. Kerja ini mesti diserahkan kepada saya sebelum tamat waktu kerja. Kalau tak siap, buat kerja lebih masa. Kalau tak buat dengan baik, gaji. Bulan ini potong separuh. Kerja ini mesti serah pada saya sebelum tamat kerja. Kalau tidak, gaji bulan ini dipotong separuh. Kenapa terpinga lagi? Cepat buat kerja. Kalau tak siap, gaji akan dipotong tahu. Banyaknya, ini jelas kerja untuk 3 orang. Awak nak saya siapkan seorang diri? Ini memang kerja awak. Kalau mampu, buat.
Kalau tak mampu, silakan berambus. Awak, saya masih belum bayar balik kos baik pulih kereta kepada ketua pegawai eksekutif itu. Saya juga perlu belikan rumah dan kereta untuk Zixia. Kerja ini tak boleh hilang. Saya tahan. Barulah betul. Sudah pukul 10 malam, kenapa belum pulang lagi? Saya belum siapkan kerja lagi. Ketua pegawai eksekutif. Kenapa nampak cemas sangat? Mana datangnya banyak kerja begini? Aduh, Liang jelas sedang menyasarkan saya. Kalau dia tahu, saya mengadu kepada ketua pegawai eksekutif, bukankah dia akan lebih teruk menyeksa saya? Tak boleh beritahu perkara ini kepada ketua pegawai eksekutif. Begini, saya kan baru masuk syarikat kita. Saya fikir lebih baik saya buat lebih sikit, belajar lebih sikit. Lagipun, saya masih berhutang kos baik pulih kereta dengan awak kan? Kos baik pulih kereta? Awak masih ingat lagi? Bosannya kerja lebih masa seorang diri? Apa kata? Ketua pegawai eksekutif, awak. Dia takkan nak cium saya kan? Saya dah ada Zixia. Jangan dekat. Saya cuma nak pantau kerja awak. Kenapa awak pejam mata ni? Takkan awak fikir saya nak cium awak kot? Saya kena kerja ni, Presiden. Apa kata awak balik dulu? Sayang ni memang comel betul. Ya ampun. Kenapa dia pandang saya macam tu? Meremang bulu roma saya. Awak nak buat apa? Fail yang saya bagi. Awak tak dapat siapkan dalam semalaman. Sekarang awak cakap awak dah siapkan. Awak nak tipu siapa? Awak. Walaupun awak dah siapkan, ia cuma sampah. Awak belum tengok pun dah kata sampah. Kenapa? Awak ingat saya tak? Tahu apa kerja awak dulu? Apa benda bagus yang boleh ditulis oleh seorang penghantar makanan? Kenapa kalau saya penghantar makanan, semua pekerjaan sama saja? Bagaimana cara itu boleh menentukan sama ada kebolehan saya bagus atau tidak? Oh, masih tak puas hati lagi? Kalau macam tu, mari kita tengok apa yang awak boleh tulis. Tak mungkin awak yang buat ni. Macam mana awak boleh siapkan file macam ni? Macam mana awak boleh buat dokumen macam ni? Sekarang awak puas hati kan? Hai, awak. Awak betul fikir saya bodoh ke? Hah? Orang macam awak ni boleh hasilkan dokumen berkualiti tinggi macam ni? Apa maksud awak sebenarnya? Apa maksud saya? Maksud saya, awak ni pencuri tempat kerja yang tak tahu malu. Cakap betul. Dokumen siapa yang awak curi? Apa bukti awak? Ini fitnah. Bukti? Orang yang berasal dari latar belakang rendah macam awak ni, macam mana boleh ada otak nak tulis benda macam ni? Pada pandangan saya, awak bukan saja meniru kerja orang lain, tapi upah orang untuk tulis. Orang yang berjuang dari bawah macam awak ni masih mahu naik ke atas dengan apa cara sekalipun. Saya rasa awak tak patut ada di sini. Awak ni memalukan syarikat. Saya nasihatkan awak, lebih baik sedar diri, cepat keluar dari syarikat ni. Saya tak kisah apa pendapat awak tentang saya, tapi dokumen ini memang saya sendiri yang buat. Awak tak ada bukti, jadi jangan cakap sesuka hati. Apa yang saya cakap ni memang berdasarkan fakta. Siapa yang boleh buktikan ini tulisan awak? Saya. Tuhan ke? Saya boleh buktikan. Saya boleh buktikannya. Presiden, dia cuba kelentong saya dengan pelan orang lain.
Orang seperti dia, yang kerjanya menghantar makanan, macam mana dia boleh hasilkan dokumen berkualiti tinggi macam ni? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Setiap perkataan dalam dokumen ini, setiap raja saya buat sendiri. Kalau awak tiada bukti, janganlah tuduh saya meniru. Meniru pun boleh. Salin sebiji ke? Takkanlah saya nak bagi anugerah pekerja cemerlang pula. Mengakulah, kalau dah meniru tetap meniru. Kodok yang dibalut dengan kulit baharu, tetap akan jadi kodok busuk dari longkang juga. Awak sedang memfitnah saya. Saya hanya bercakap yang benar. Siapa yang boleh buktikan ini tulisan awak? Tuhan. Tuhan memang tak boleh buktikan. Tapi saya boleh buktikannya. Masa dia buat kerja lebih masa malam semalam, saya sentiasa ada bersamanya. Saya nampak dengan mata, kepala sendiri dia siapkan semua dokumen ini. Astaga, apa yang berlaku nih? Ye Feng tuh dengan presiden buat kerja lebih masa. Duaan dalam syarikat malam. Mungkin mereka buat benda tak senonoh. Mungkinkah mereka buat macam play dalam pejabat? Siapa yang tidak tahu akan badan presiden kita tuh memang menguntungkanlah. Si miskin tuh dapat murah. Coba kau cakap, satu malam layankan presiden, dapat berapa banyak duit? Badan kecil Ye Feng nih patutnya tak boleh tahan lama. Presiden, saya cuma jalankan tugas saya. Saya takkan biarkan. Mana pekerja palsu, burukkan nama syarikat kita. Presiden Lee, yang sentiasa bekerja keras di dalam syarikat ini, dia memang sentiasa bersungguh-sungguh. Dia pun buat ini demi kebaikan syarikat. Manakala Ye Feng pula memang mencurigakan, dia tiba-tiba keluarkan pelan yang begitu bagus. Memang sukar untuk orang percaya. Walaupun awak pujuk presiden untuk berbohong bagi pihak awak, tapi siapa pula yang boleh buktikan ini semua hasil kerja awak? Kalau awak betul-betul nak mereka percaya, awak mesti hadiri mesyuarat reka, bentuk syarikat ini sendiri. Mesyuarat reka bentuk tuh bukan sesuatu yang pendatang baru macam dia boleh hadapi. Macam mana dia berani begitu? Mereka bentuk permainan senior macam saya pun tak berani nak jamin boleh pikat juri dalam mesyuarat reka bentuk tuh. Siapa dia budak miskin nih? Baik cepat mengaku yang kau meniru, daripada malukan syarikat lagi teruk. Baiklah, saya setuju. Baiklah, saya setuju. Ini bukan untuk kamu sertai. Mesyuarat reka bentuk ini sangat sukar. Kamu baru sahaja bekerja di syarikat ini, kamu pasti tidak akan dapat mengatasinya. Tidak kira betapa sukarnya. Saya mesti buktikan kemampuan saya. Saya tidak boleh biarkan orang lain berfikir saya meniru. Saya akan buktikan kemampuan diri saya. Memang patut Zizun bau saya. Masih bersemangat seperti ini. Sayangku, memang hebat. Saya harap kamu tidak bercakap besar, supaya kamu tidak akan memalukan diri sendiri lagi di kemudian hari. Baik, kita tengok nanti. Pak Cikin, kenapa Pak Cik menolong Li yang menyasarkan Ye Feng? Dia tidak bersalah. Ye Feng ini jelas terhadap kamu. Niatnya tidak baik. Saya melihat kamu membesar. Kamu sentiasa lambat dalam soal perasaan. Saya sebagai seorang Pak Cik perlu melindungi kamu dengan baik. Tidak boleh biarkan kamu tertipu oleh orang jahat itu. Pak Cikin, Pak Cik betul salah faham. Ye Feng bukan orang seperti itu. Dia seorang yang sangat baik hati dan bertanggung jawab. Saya percayakannya. Kamu sekarang nih betul sudah hilang akal. Kamu kenal dia sangat ke? Senang sangat ke kamu nak percayakan dia? Cukup, Pak Cikin. Saya sukakannya. Jadi, selepas ini tolong, jangan lagi sasarkannya. Ye Feng ini, saya mesti halau dia keluar dari syarikat. Kenapa nih? Rosaklah. Pengurus Lee, komputer saya rosak. Tukarkanlah yang lain untuk saya. Tukar yang lain? Kau ingat kau ni siapa? Kau pengerusi syarikat ke? Kalau macam tu, saya memang nak tukar komputer. Saya buat ini pun demi mesyuarat reka bentuk, bukan untuk diri saya. Mesyuarat reka bentuk apa? Tolonglah, jangan bazirkan. Lagi sumber syarikat. Boleh tak? Tak boleh. Sayang, kalau nak buktikan kebolehan diri, saya tak boleh campur tangan lagi. Bukan setakat komputer baru ke? Saya paling banyak ialah duit. Wah, ini komputer model terbaru. Ya Tuhanku. Para hadirin, komputer syarikat sudah lama, saya akan tukar yang baru untuk semua orang. Apa yang kamu tengok?
Bukan kamu seorang saja yang dapat tukar. Sayang, kenapa belum pergi makan lagi? Macam mana kalau kesehatan awak terjejas? Saya tahu. Awak ikut saya ke pejabat. Ada urusan? Hah? Aduh, saya rasa Ye Feng kena panggil masuk untuk dimarahi. Kesiannya. Kenapa awak suruh saya masuk? Makan semua nih. Hah? Apa? Bila saya suruh makan, makan saja. Bukan kebanyak sangat nih. Saya tak habis makan lah. Tersedak ke? Cepat minum air. Senkile, Ya, ini memang senkile, jus buah berkarbonat limau mandarin syatang. malah Cina di hujung lidah pun mengesyorkannya. Kalau tak, lebih baik saya bawa keluar dan makan di luar. Nak keluar buat apa? Makan saja dekat sini. Makan saja di sini. Hah? Kenapa terpinga? Pinga, makanlah. Cik Presiden suka saya kan? Apa? Dia kenal saya ke? Tapi saya dah menyamar dengan baik. Macam mana dia boleh tahu? Apa yang kamu merepek nih? Mana mungkin saya suka kamu? Menggelikan. Awak tukar komputer untuk saya, sampai semua orang dalam syarikat ni punya komputer pun ditukar. Siap panggil saya ke pejabat ni, siap pesan kat saya supaya makan. Cik Presiden, niat awak senang sangat dibaca. Tapi, saya tak mungkin bagi sebarang balasan, sebab saya dah ada kekasih online. Cik Presiden, sila jaga diri. Saya tak mungkin suka awak. Cik Presiden, lebih baik awak lupakan saya. Saya lelaki yang awak takkan dapat sampai bila. Oi, balik sini. Hey. Awak tak tahu ke yang kekasih online awak tu saya? Ye Feng, dasar kurang ajar. Ye Feng, dia lagi? Dia bully kamu ke? Hah? Ye Feng bully kamu ke? Saya dah cakap dengan awak lama dah. Budak tu tak boleh pakai. Awak cepat jauhkan diri daripada dia. Saya halau dia keluar dari syarikat ni sekarang juga. Aduh, Kinshu, tolong jangan campur urusan saya, boleh tak? Rimaslah. Ye Feng, kalau kau berani bully Xiao Yun, aku takkan lepaskan kau. Sayang, bos saya ternyata sukakan saya. Macam mana nih? Biarkan saja. Kalau saya tolak dia, macam mana kalau dia cari pasal dengan saya? Kalau saya hilang pekerjaan nih, macam mana saya nak jumpa awak lagi? Kedua, dua identiti ini adalah saya, tapi tak kira yang mana awak pilih, saya rasa sangat marah. Kenapa awak betul nak terima dia ke? Mana mungkin? Hanya awak yang paling saya cintai. Nah, ini kereta baru yang saya hadiahkan untuk awak. Sayang, kalau keluarga awak tahu yang awak cari teman lelaki macam saya, mereka takkan setuju ke? Hai, Kinshu pun nak bunuh awak. Jangan risau, keluarga saya mesti suka awak. Sayang, awak tak menipu saya kan? Sayang, takkanlah awak penipu kan? Hah? Awak bukan penipu? Yang curi, hati saya macam tu saja. Ish, Bensi. Sayang, selama ini saya asyik mengelak daripada berjumpa dengan awak, tapi kali ini saya dah nekat. Asalkan saya siapkan kerja yang ada di tangan sekarang, saya akan dapat bonus yang besar. Jadi saya boleh jumpa awak. Awak pasti akan berjaya. Jangan risau, kan ada saya. Ada awak? Maksudnya? Maksud saya, ada saya yang menyokong awak lah. Awak pasti akan buat kerja itu dengan mudah dan berjaya menyelesaikannya. Dengan sokongan cinta dari sayangku Zixia, saya pasti akan berjaya. Jadi, bagi sayang satu, cium sikitlah. Ish, Bensi.
Biar kau selalu lawan aku. Esok kita tengok. Macam mana kau nak sertai mesyuarat projek tu. Jangan risau Presiden Qin. Saya dah siapkan semuanya. Tunggu dan lihat sahaja. Wah, sayang, memang kacak sangat. Kalau begitu, mulakan sekarang. Mana fail saya? Hilang. Tak jumpa? Saya rasa awak tak siapkan pun kan? Tak mungkin. Saya dah siapkan dengan jelas. Jangan pura lagi. Orang macam awak yang bekas penghantar makanan, masih berangan nak sertai mesyuarat reka bentuk. Memang tak sedar diri betul. Jangan nak fitnah saya. Saya jelas dah buat rancangan ni. Ini mesti ada orang yang sabotaj. Siapa yang nak usik file awak? Orang macam awak ni dah banyak saya jumpa. Bila tak jumpa, mula buat kecoh kat sini. Kalau saya jadi awak, baik awak keluar terus dari syarikat ni. Atas dasar apa awak cakap begitu? Kerja saya ni sampah? Awak tengok ke fail saya? Atau awak yang delete fail ni dengan sengaja? Saya yang delete? Layak ke awak tu? Saya cuma lihat dari sudut kepentingan syarikat. Orang macam awak, file pun tak reti jaga. Apalagi nak cerita pasal kebolehan bekerja. Saya... Orang macam ni memang tak sepatutnya dibiarkan bekerja dalam syarikat. Fail yang begitu penting boleh hilang. Nampak sangat dia tak hargai peluang ini dan tak hargai kerja syarikat. Pecat dia terus. Pecat dia terus. Jika dokumen pun tidak dapat disimpan dengan baik, memang tidak sesuai untuk bekerja di syarikat ini. Tetapi ini tidak bermakna dia tidak berkebolehan. Presiden sedang beri teguran kepada saya. Saya memang sudah siapkan cadangan ini. Baiklah, berikan saya sedikit masa, saya akan sediakan yang baru dan laporkan semula kepada semua orang. Berikan kau sedikit masa. Kau ingat ini main pondok ke? Semua orang menunggu kau di sini. Kalau aku jadi kau, lebih baik pecat diri sendiri saja. Saya memang dah siapkan dokumen tu. Ini mesti ada orang perangkap saya. Perangkap kau? Kau tak sedar ke? Kau ni apa bendanya? Cepatlah tinggalkan syarikat ini. Jangan buang masa semua orang lagi di sini. Cukup. Mana rakaman CCTV? Syarikat kita mempunyai rakaman 24 jam. Saya tak percaya. Langsung tak ada apa yang direkam. Ya, kita boleh periksa CCTV. Peralatan syarikat sedang diselenggara. CCTV kebetulan rosak. Bukan. Kenapa kebetulan sangat ni? Sistem CCTV kita ini baru saja dikemas kini, kan? Kenapa boleh rosak? Saya tak tahu. Takkan ada orang yang matikan CCTV kut? Ya, mungkin. Cukuplah. Perkara hari ini tamat di sini. Disebabkan Ye Feng tidak menjaga dokumen dengan baik, gajinya dipotong untuk sebulan. Li Yang sebagai penyelia tidak menjalankan tanggung jawab yang sepatutnya, digantung tugas dengan gaji penuh. Qin Shu, ikut saya. Presiden. Kenapa saya digantung tugas dengan gaji penuh, Presiden? Qin Shu, apa sebenarnya yang awak coba lakukan? Jangan ingat saya tak nampak, segala muslihat awak dengan Li yang hari ini. Kenapa awak asyik mencari pasal dengan Ye Feng? Sejak ibu bapa awak meninggal dunia, tinggal saya seorang saja orang tua. Kalau saya tak jaga awak lagi, siapa yang boleh lindungi awak? Pak Cik Qin, saya tahu niat Pak Cik baik, tapi sekarang saya dah dewasa, saya ada pertimbangan saya sendiri. Janganlah cari pasal dengan dia lagi. Boleh? Anggaplah ini demi saya. Semua salah budak nih. Celaka betul, nasib malang. Liang, saya mahukan senarai kaki tangan. Teras dalaman teknologi Sinhai. Anda boleh letakkan sebarang harga. Ini macam tak berapa elok kan? Kalau mereka dapat tahu nanti. Apa yang tak eloknya? Cuba Anda fikirkan betul? Suling Yun ni, dia sanggup demi seorang lelaki mengabaikan kedudukan Anda sebagai pekerja lama, malah menyuruh Anda bercuti tanpa gaji,
Adakah dia anggap Anda penting? Asalkan saja Anda berikan senarai itu kepada saya, pasti Anda akan dapat habuan yang lumayan. Pikirkanlah baik-baik. Situasi Anda di syarikat pun tidak bagus sekarang. Lebih baik bekerja sama dengan saya. Banyak faedah akan menanti Anda. Tengoklah kasut tumit tinggi ini. Kalau ada sesiapa, belikan kasut tumit tinggi ini untuk saya. Saya pasti akan kawin dengannya serta merta. Bukankah awak ada teman lelaki kaya raya kenal di internet, suruh dia belikan untuk awak? Jangan dia kedekut tak nak belikan untuk awak kan? Mana mungkin? Kekasih hati saya, tuh seorang anak orang kaya bernilai puluhan juta. Sekadar sepasang kasut nih, dia mampu beli, tambahan pula. Dia janji nak jemput, saya balik kerja hari ini. Saya nak telepon dia sekarang. Hello, sayang. Awak dah sampai ke? Hari ini saya berkenan pada sepasang kasut tumit tinggi. Nanti awak temankan saya pergi beli. Boleh? Apa? Awak dah sampai? Sayang, aku datang nak jemput kau balik rumah. Pergi mampus. Kau ni siapa? Sayang, aku ni buah hati besar kau. Mari cium sikit, cium sikit, cium sikit, cium sikit, cium sikit. Mari ciumlah. Mari cium, cium sikit, cium sikit. Pergi mati kau. Bukan kau kata kau ni anak orang kaya? Ya, Dan ada villa tepi laut. Tak sangka kau ni cuma pengawal keselamatan busuk. aku memang ada rumah. Dari tingkat 2 rumah, aku boleh nampak kolam ikan di kampung kita. Kau ikut aku saya. Aku belikan kau baozi setiap hari. Dan kau cakap tadi, kasut apa? Jangan cakap lagi, dasar penipu. Oh ya, kau masih berhutang dengan aku. Bukan. Aku. Bayar balik duit aku. Bayar balik duit aku. Cepat bayar balik duit aku. Itu semua. Duit titik peluh aku. Cepat bayar balik duit aku. Suka tak? Nak tahu suka ke tak, kena pakai dulu. Hello. Kerja apa? Boleh buat duit? Baiklah, tunggu sekejap. Saya datang sekarang. Kawan, minumlah air. Kerja yang kau cakap boleh buat duit, inilah dia. Pakai topeng ni boleh dapat 500 ringgit. Kerja ni tak untung ke? Ye Feng, kenapa muka kau nampak tak okey ni? Saya tak makan sehari suntuk. Macam mana muka saya nak nampak okey? Ambil 500 ni, pergi makan dulu. Boleh ke macam ni? Tak apa, tak apa. Macam mana kalau duit saya dipotong? Aku ada, bertahanlah. Pergilah, pergilah. Baik. Dapat lagi 500 ringgit. Nak makan apa ya? Tak boleh. Duit ni, saya kena simpan untuk belikan hadiah kepada Zixia. Tinggal 2 ringgit je. Nak makan apa? Sausage bakar 3 ringgit sebatang. 5 ringgit 2 batang. Dah lama kau berdiri tengok sini. Nak beli ke tak nak ni? Bos, saya ada 2 ringgit je. Boleh tak jual kat saya sebatang? Zaman sekarang ni, 3 ringgit pun tak mampu nak keluarkan. Yalah, ambil sajalah. Nampak kau macam orang merempat yang menyedihkan. Nah. Saya dah imbas bayar. Terima kasih, bos. Dapat simpan lebih 1 ringgit lagi untuk beli kasut Zixia. Mana sausage bakar saya? Mana sausage bakar saya? Anjing busuk, lepaskan sausage bakar saya. Anjing busuk, pulangkan balik sausage bakar saya. Pulangkan balik. Kau berani rampas sausage bakar saya, tapi kau tak berani lari. Kau balik sini. Kalau berani, lawanlah saya 1 lawan 1. 1 lawan 1. Mari sini. Mari sini. Bukan, kawan. Awak nak buat apa? Kalau ada apa-apa, mari kita cakap baik-baik. Jangan dekat.
Jangan dekat, jangan dekat. Jangan dekat. Awak dah ambil vaksin ke belum? Jangan gigit saya. Awak, saya tak ada duit nak ambil vaksin. Tolong, tolong, jangan dekat. Kami menyambut kepulangan Tuan Muda ke rumah. Mengalu, alukan kepulangan Tuan Muda. Dunia macam mana sekarang ni? Seekor anjing pun boleh jadi tuan muda? Tapi, memandangkan dia tuan muda anjing mereka yang merampas sausage bakar saya. Jadi, boleh tak saya tuntut duit sausage tu daripada tuan muda mereka? Tuan muda kamu? Tuan muda anjing kamu hilang, itu tiada kaitan dengan saya. Pacik sekalian, anjing kamu. Oh, bukan, tuan muda kamu baru sahaja ada di sini. Kamu takkan nak tangkap saya kan? Di siang hari begini, kamu nak rampas orang lelaki secara paksa ke? Tuan Muda, akhirnya kami jumpa awak. Saya? Tuan muda kamu? Tuan Muda, kami dah cari awak selama 20 tahun lebih. Akhirnya hari ini kami jumpa awak. Oh, saya faham. Awak mesti dari program prank, betul tak? Atau awak nak tipu duit saya? Tuan Muda, ini sama sekali bukan program prank. Kami juga takkan tipu duit awak. Kami sungguh mencari Tuan Muda. Tuan Muda adalah pewaris keluarga Y, yang hilang sekian lama. Saya tuan muda, saya ni bapa awak lah. Malang sungguh, bukan sahaja jumpa anjing gila, tapi jumpa sekumpulan orang gila. Kenapa kamu ni? Ini kat nama saya. Apa hal Tuan Muda boleh arahkan saya? Keluarga Y boleh selesaikan apa-apa sahaja untuk Tuan Muda. Dah, saya ambil. Okey, boleh saya pergi sekarang? Lindungi Tuan Muda secara rahasia. Ya ampun. Kenapa awak pindahkan RM3,250 kepada saya? Gaji sehari bukan RM325 ke? Saya, bos kami ni dah menang loteri. Dia kata, nak jadi orang yang suka bersedekah. Dia naikkan gaji kami semua. Awak ambillah, jangan risau. Nah, apa yang boleh dikata, apa yang tak boleh dikata, faham. Ya. Mulut saya ni rahasia terjamin. Memang terjamin. Tak sangka pula, kerja pakai maskot edar risalah ni boleh dapat naik gaji. Bos ni memang jenis suka bersedekah. Tak kisahlah. Apapun juga, dah cukup kumpul. Duit nak belikan hadiah untuk Zixia. Sayang, kenapa awak hilang sebaik? Sahaja waktu kerja habis? Mungkinkah saya buat dia marah sebab potong gajinya? Dia pun tak nak layan saya dalam talian. Jangan dia dah terpikat dengan perempuan lain. Sayang, boleh tak awak berikan alamat awak kepada saya? Kenapa sayang nak alamat saya? Mungkinkah dia dah buat keputusan untuk jumpa saya? Mengejut sangat ni, awak bukan. Keselama ni tak nak jumpa saya? Bukan. Saya ada sediakan hadiah untuk awak. Baiklah. Jadi, awak pakai saiz berapa? Dan, awak tinggal di mana? Sayang saya ni bukannya banyak duit. Tapi kalau hadiah yang dia sediakan nih, saya tak ambil hadiah itu. Bukan ke macam siakan niat baik dia. Saya pakai size 36. Alamatnya nomor 37, Villa Ludi, Pulau Chongming. Saya kata dah memang mata saya ni macam pembaris. Kebetulan. Untuk saya ke... Diberikan kepada saya ke? Terima kasih, saya sangat suka. Bukan. Adakah ini untuk awak? Ambillah. Saya dah tahu, awak keluar setiap malam untuk kerja lebih masa hantar makanan. Bukankah sebab saya pernah cakap di pejabat yang kasut ini cantik? Awak sengaja beli dan nak berikan kepada saya kan? Ye Feng ini, bukankah dia ada skandal dengan CEO itu? Kenapa? Sekarang dia mula mengganggu orang lain pula? Lelaki mana tak curang? Betul lapar. Semua benda dia nak telan. Siapa kata saya suka awak dan nak kejar awak? Dulu semasa di bilik mesyuarat, awak asyik tengok saya. Dan dulu di pantry, saya menghadapi masalah, awak terus datang.
ini bukan suka, apalagi memandangkan awak dah belikan. Saya akan terima dengan berat hati. Bukan. Kakak, awak berkhayal ke? Masa mesyuarat dulu, saya sedang termenung siapa yang tengok awak. Dan di pantry, tolong awak. Itu perkara yang sangat mudah sahaja. Seluruh syarikat ini, dia atau dia, saya akan tolong. Lelaki semua penipu. Sekejap tadi kata nak jumpa saya. Sekejap kemudian beli hadiah untuk orang lain. Mungkinkah dia betul suka perempuan tuh? Tak boleh. Saya tak boleh kalah macam ni. Dan lagi satu, saya beritahu awak, saya sudah ada orang yang saya suka, jauhkan diri dari saya. Awak? Ini bukan sekadar mengejar jantan ke... Nampaknya dia mengidamkan kasut 50.000 ringgit tukut. Sayang, saya tunggu awak di Taman Zongyang. Tak sangka, Ye Feng ialah orang yang Xiao Yun idamkan. Yao Yun, kenapa tak terus pergi jumpa dia? Tak boleh. Siapa suruh dia mengurat sana-sini? Saya nak biar dia tunggu dulu. Cinta alam maya ni memang kuat penangannya. Sampai budak muda ni pusing kepala dibuatnya. Apa kata, saya pun cuba cari kat internet juga. Dulu saya ni jejaka tampan tahu. Kenapa dia pergi? Takkan dia tak tahu nak cari saya? Si bodoh ni, saya. Ye Feng, Presiden suruh awak pergi ke pejabatnya. Oh, baiklah. Presiden Su. Bukankah ini hadiah yang saya bagi pada Zixia? Kenapa ia ada di atas meja Su Lingyun? Mungkinkah Presiden Su? Ini bukan hadiah yang saya berikan kepada Zixia ke? Macam mana boleh? Ada atas meja Su Lingyun? Adakah Su Lingyun itu Zixia? Tak mungkin. Zixia, pari kecil saya yang komel dan lembut. Macam mana boleh jadi presiden syarikat yang dingin? Mesti kotak hadiah yang sama model. Ya, mesti kotak hadiah yang sama model. Su Lingyun tak mungkin Zixia. Memang tak mungkin. Betul penakut. Kaki yang cantik. Tak boleh. Kalau presiden bukan Zixia, bukankah saya mengkhianati Zixia? Tapi kali ini, betul, nampak macam Zixia. Tak boleh. Saya mesti paksa pengecut ni. Baiklah, bersurai. Ye Feng, ikut saya ke pejabat. Hah? Ye Feng, apa yang kau takutkan? Masuk. Presiden, cari saya ya. Cantik tak? Padanan merah hitam. Pilihan yang bagus, memang macam awak lah, sayang. Cantik tak? Cantik sangat. Tak cantik. Bos, saya dah ada kekasih. Kita berdua tak mungkin bersama. Oh ya? Awak tak nak buka mata dan tengok saya? Macam mana saya nak tahu kalau awak nampak saya? Saya tak nampak. Awak betul tak nak buka mata dan tengok saya? Zi Zunbao. Awak panggil saya apa? Cakaplah. Sayang. Awak peri kecil Zixia? Ya, betul. Gila. CEO wanita saya yang beku ni, rupanya memang kawan online saya. Kenapa tak puas hati ke? Puas hati.
Mana mungkin saya tak puas hati. Sayang, kasut ini hadiah pertama yang awak bagi. Saya nak awak pakaikan sendiri pada saya. Boleh? Ini tak sesuai kan? Gila. Ini memang bagus sangat. Cepatlah. Apa yang awak tunggu nih? Awak. Betul Zixia ke? Apa pendapat awak? Kalau begitu, awak ini Zizun Bao ke? Sudah tentu saya Zizun Bao. Cuma saya tak sangka. Tak sangka apa? Tak sangka. Saya nih bos awak. Awak cuma suka saya di alam maya, tak suka saya dalam alam nyata ke? Bukan. Saya cuma rasa macam tak betul. Sekarang, dah rasa betul ke? Dah. Itu. Lantai sejuk, awak pakai kasut dulu. Saya ada kerja lagi. Hai. Ini betul tak mimpi ke? Kekasih, dalam talian yang saya bercinta 5 tahun, rupanya Su Ling Yun. Ini memang tak masuk akal. Saya sepatutnya dah terfikir, kunci kereta mewah dalam laci ini memang sangat kaya gila. Dan juga perhimpunan promosi yang lepas, petunjuk tu terlalu jelas, tapi saya saja yang tak perasan. Zixia ni terlalu hebat. Dalam kehidupan sebenar, dia memiliki berbilion harta. Mana mungkin saya, seorang staf biasa yang papa ke dana layak bersamanya. Patutlah Presiden Qin sangat benci saya. Kalau saya melihat putri kecil yang dibesarkan sendiri jatuh hati pada budak miskin macam ni, saya pun tak boleh terima. Tak boleh jadi. Saya mesti pergi. Saya tak boleh terus susahkan Su Ling Yun lagi. Email yang dihantar oleh kekasih saya. Letak jawatan. Apa? Awak nak lari? Mana Ye Feng? Baru tadi dia pergi tergesa. Dia kata nak berhenti kerja. Tah nak datang lagi. Siapa yang benarkan dia berhenti kerja? Telepon dia suruh dia balik? Presiden, saya tak ada nomor telepon dia. Pergi. Saya kena cepat pergi. Kalau tidak, saya akan menyesal. Balik jadi biawak hidup nanti. Adakah awak begitu membenci saya? Saya dah agak awak akan lari. Saya tak patut tergesa. Gesa beritahu awak siapa saya. Saya cuma nak bersama dengan awak. Tapi kenapa awak buat macam ni? Menghindari saya. Saya dah merendahkan diri. Secara sukarela tunjuk kemesraan kepada awak. Tapi awak langsung tak ambil peduli. Ye Feng. Betulkah awak tak suka saya? Habislah. Buku nota saya tertinggal di syarikat. Benci betul. Lukis gambar saya senyap. Senyap? Tunggu awak balik. Saya ajar awak nanti. Presiden, ada orang cari. Nampaknya dia masih rindukan saya. Awak masih tahu jalan? Lama tak jumpa, tunang saya yang tersayang. Kenapa awak pula? Kenapa? Tak gembira nampak saya? Kita kan ada pertunangan. Siapa yang ada pertunangan dengan awak? Saya dan awak tiada apa. Apa kaitan pun. Lagipun, saya sudah ada teman lelaki. Oh, siapa yang berani sangat nak rampas orang dari saya? Tiada kena mengena dengan awak. Tiada kena mengena dengan saya.
Mulai hari ini, saya, Teknologi Sufeng, secara rasminya akan melancarkan rancangan pengambil alihan teknologi Xinhai ini. Apa? Orang di sebelah saya ini, mereka semua pakar pengambil alihan yang terkemuka. Saya rasa, teknologi Xinhai tak lama lagi akan bertukar nama. Awak ingat senang boleh ambil alih? Awak bergurau dengan saya ke? Saya tak pernah bergurau, terutamanya dengan wanita yang cantik. Awak tak rasa saya datang tanpa persediaan langsung, kan? Apa maksud awak? Apa maksud awak? Bagi kita yang menjalankan syarikat permainan, apa yang paling penting yaitu teknologi. Masih ingat lagi permainan yang saya kalahkan kepada awak sebelum ini? Betulkah awak ingat? Saya akan berikan ia kepada awak. Data latar belakang permainan kita semuanya hilang disyaki serangan virus. Awak? Ya, tepat sekali. Awak memang sungguh keji. Awak sanggup guna permainan utama awak sendiri untuk khianati kami? Itu adalah hasil titik peluh awak juga. Adakah pada pandangan awak? Iya benar. Benar tidak bernilai langsung? Saya seorang ahli perniagaan. Permainan ini di mata saya hanyalah barangan dagangan sahaja. Cukuplah ia dapat memberikan nilainya. Sekarang, pangkalan data permainan awak dah hilang kan? Pasaran saham pun hampir runtuh kan? Saya nasihatkan awak, sebelum muflis, berikan teknologi Xinhai kepada saya. Awak ingat dengan menggunakan cara yang keji ini, awak boleh berjaya? Saya tidak akan benarkan awak berpuas hati. Suling Yun, saya nasihatkan awak jangan buat perangai, nanti awak yang susah. Keadaan sekarang awak semua tahu, syarikat awak sekarang berada di ambang kehancuran, hanya berikan kepada saya, barulah kerugian dapat dikurangkan. Mustahil sama sekali. Baik, kalau begitu, jangan salahkan saya. Tunggu sekejap. Tunggu. Kau ingat kau siapa? Berani masuk campur dalam urusan aku? Saya takkan biarkan awak membuli dia. Dia adalah teman lelaki saya, Ye Feng. Oh, jadi kaulah gigolo tuh. Kenapa? Nak berlagak wira depan aku? Tak payah nak tunjuk, kuat sangat. Hanya kerana saya bongkarkan rancangan jahat awak semasa sidang media penyiaran langsung. Saya boleh bongkar awak sekali. Saya boleh bongkar awak lagi buat kali kedua. Oh, kaulah orangnya. Betul. Sayalah. Walaupun awak sudah padamkan pangkalan data, apa lagi yang boleh berlaku? Kami masih ada pasukan. Kami masih boleh lancarkan permainan baharu. Memang orang tak tahu tak takut mati, Luku. Presiden Su, hai. Liang. Presiden Su. Maafkan saya. Burung yang bijak memilih dahan yang sesuai untuk bertengger. Tambahan pula, awak hanyalah seorang wanita yang tak tahu apa-apa. Kerana seorang penghantar makanan, gigolo yang tak berguna ini, awak sanggup memecat saya. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika saya tak berlembut lagi. Apalagi yang kau tengok? Cepat, datang sini. Korang berani khianati syarikat? Berani sungguh kamu semua mengkhianati syarikat. Cik Presiden, kami tak mahu pun, tapi apa yang ditawarkan oleh Chen Chao terlalu lumayan. Kami di teknologi Xinhai memang tak dapat mencapai prestasi yang baik. Jadi, kamu lupa hari-hari kita berjuang bersama dahulu? Cik Presiden, kami pun kena teruskan hidup juga. Lagipun, kami bekerja di teknologi Xinhai, sentiasa risau akan hilang kerja. Chen Chao, walaupun awak guna taktik begini, dapatkan syarikat ini apa yang awak dapat. Asalkan tujuan saya tercapai, saya tak kisah guna cara apapun. Sekarang kamu dah tiada pasukan, tiada data, kita tengok berapa lama kamu boleh bertahan. Saya nak beritahu awak, walaupun syarikat kami tinggal macam syarikat kosong, saya takkan sesekali jual syarikat ini pada awak. Suling Yun, apa yang awak cuba capai ni? Tidakkah lebih baik awak jadi wanita di belakang saya? Saya dah cakap, saya sukakan awak. Saya pasti akan bantu awak uruskan syarikat ini dengan baik. Jangan ingat saya tak tahu apa yang awak fikirkan. Sekarang dalam industri permainan, selain syarikat Sunteng yang terbesar, tinggal kita berdua saja yang boleh bersaing. Walaupun awak dapat ambil alih teknologi Xinhai, adakah awak mampu lawan Sunteng? Itu tak perlulah awak risau. Apa yang kamu perlu lakukan sekarang, hanyalah serahkan syarikat itu kepada saya. Saya tahu kamu ada duit, tapi ia pasti akan habis juga kan? Pada masa itu, kita tengok apa yang kamu nak buat. Siapa kata kami tiada jalan penyelesaian? Awak tak tahu kan? Kami masih ada pasukan elit tersembunyi. Siapa kata kita tiada cara? Awak tak tahu ke? Kita masih ada satu pasukan elit yang tersembunyi. Awak bergurau ke? Pasukan elit apa? Pada saat genting macam ni, awak rasa saya akan bergurau dengan awak ke? Pasukan elit mana pula? Teknologi Xinhai, ada pasukan elit yang tersembunyi? Tak mungkin. Memang tak mungkin.
Semua orang yang berkebolehan dah saya pancing. Mana ada lagi pasukan elit. Saya tahu, mereka cuma menggertak. Kau jangan tipu aku. Kalau tidak, aku akan pastikan engkau hilang dari Bandar Baichuan. Kau ada pasukan elit pun kenapa? Kau boleh buat game pun kenapa? Aku ada sejuta cara, nak pastikan game korang tak dapat dilancarkan. Jadi, awak mampu lawan kumpulan Sunteng ke? Asalkan kita boleh melancarkan game baharu. Pada majlis pelancaran kumpulan Sunteng, kita boleh atasi krisis ni dengan sokongan kumpulan Sunteng. Kau orang, masih nak tumpang kumpulan Sunteng? Baiklah, hari ini aku nak tengok macam mana kau orang nak atasi kesukaran ni. Kita pergi. Ye Feng, sayang, awak memang hebat. Awaklah adiwira saya. Kenapa awak kacak sangat nih? Sudahlah. Bapa saudara Qin masih ada kat sini. Jangan kisah dia. Ye Feng, pasukan elit? Macam mana saya sebagai pengurus tak tahu ada pasukan elit? Pasukan elit yang saya maksudkan ialah saya. Apa? Pasukan elit yang saya maksudkan ialah saya. Apa? Kamu main nih. Kamu tahu ke, untuk buat satu permainan, betapa rumitnya. Tambahan pula kita cuma ada 1 bulan. Kamu takkan mampu siapkan seorang diri. Kamu nih memang terlalu berangan, angan, dan tak sedar diri. Saya dah bertahun-tahun dalam industri ini, tak pernah lagi saya jumpa. Bapak saudara Qin, saya percaya dia. Dialah orang yang saya jumpa, paling baik hati, paling bagus bekerja, dan paling hebat bermain permainan video. Jadi tak kira apa yang dia cakap, saya tetap percaya dia. Dia pasti boleh lakukannya. Xiaoyun, kamu dah terlalu mabuk cinta nih. Bapa saudara Qin, janganlah risau. Berapa ramai lagi pekerja yang tinggal dalam syarikat sekarang? Kita hanya tinggal seramai ini sahaja. Kebanyakan mereka dah dicuri oleh Chen Chao. Ada juga yang lain, rasa syarikat akan tutup, jadi mereka letak jawatan. Tak mengapa. Baiklah. Begini, Zixia, awak bertanggung jawab menulis perancangan permainan. Bapa saudara Qin, awak bertanggung jawab menghubungi pasukan produksi luar, Makcik. Makcik sapulah lantai dan bersihkan kawasan kita ni. Ini adalah peluang terakhir bagi Sinhai. Kita mesti berusaha sedaya upaya. Ya. Mari. Sebuah syarikat yang tinggal beberapa kerat orang. Aku nak tengok apa yang mereka boleh buat. Tapi kalau mereka betul dapat bekerja sama dengan kumpulan Sunteng, macam mana? Mustahil sama sekali. Sebab, orang yang dapat bekerja sama dengan teknologi Sunteng ialah aku. Kenapa awak asyik pandang saya? Kalau awak tak pandang saya, macam mana awak tahu saya sedang pandang awak? Saya? Ye Feng, saya nak tanya awak satu soalan. Sejak bila sebenarnya awak mula ada perasaan terhadap saya? Kalau saya ada perasaan pada dia, bukankah itu mengkhianati Zixia? Tapi kalau saya tak ada perasaan pada dia, dia pasti akan bunuh saya serta merta. Ini memang soalan perangkap. Hal ini. Sudahlah, saya tak mahu usik awak lagi. Tapi saya rasa betul, macam sedang bermimpi sekarang. Sekarang macam mana pula? Sudah rasa realiti ke? Belum cukup. Saya bawakan bekalan malam untuk kamu berdua. Bapak saudara Qin, kenapa bapak saudara datang waktu ini? Saya datang tak kena masa ke. Anak darah seorang ni dah tak boleh dihalang lagi. Aduh. Reka bentuk ni bagus betul. Siapa yang reka? Reka bentuk ni baguslah. Siapa yang reka? Yang ni kekasih saya yang reka. Macam mana? Hebat kan? Memang gempak. Betul, Ye Feng. Macam mana kamu terfikir nak reka permainan ni? Ini
yaitu semasa saya dan Zixia bertemu dalam permainan itu, saya sebagai Zizun Bao menyelamatkan nyawanya, lepas tu dia terus ikut saya. Masa itu, ibu bapak saya baru meninggal dunia. Saya rasa sangat sedih dengar kata orang, main permainan boleh menenangkan pikiran. Jadi, saya pun dalam permainan bertemu dengan Zizun Bao. Dia melindungi saya macam hero dan berikan saya harapan. Ye Feng, kalau kamu tak layan, Suling Yun, dengan baik lepas nih. Aku yang dah tua nih, takkan biarkan kamu terlepas. Hah? Pak Cikin, apa maksud Pak Cik nih? Pak Cik setuju ke? Hah? 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 Hahaha. Bagusnya. Pak Cikin, cakaplah. Pak Cik nih kacak sangat. Kenapa tak cari pasangan hidup? Coba bercinta di usia senja? Saya boleh carikan untuk Pak Cik online? Macam saya dan Zizun Bao. Dengan daya tarikan Pak Cik, perlu ke kamu tolong carikan online? Apa maksud Pak Cik? Maksud awak? Awak pun ada teman temu janji dalam talian? Macam mana rupa dia? Ada gambar tak? Hai, tunjuklah saya. Bukan, janganlah rampas telepon saya. Ye Feng, cepatlah tolong saya halang dia. Betul juga. Kalau macam tu, lebih baik saya sokong Zixia. Apa awak cakap? Mereka betul-betul buat benda tu? Apa awak cakap? Betul ke mereka dah siap buat? Ya, pekerja pembersihan yang masih tinggal di teknologi Sinhai. Sekarang ialah makcik saya. Dia sendiri yang beritahu saya. Ini memang betul-betul pasti. Tak sangka pula. Budak mentah ni, betul boleh hasilkan sesuatu. Jadi, apa yang patut kita buat sekarang? Kalau betul mereka dah siap buat, maka semua pelaburan awal yang kita buat untuk mendapatkan teknologi Sinhai, semuanya akan sia sahaja. Jangan risau, saya dah bersedia untuk perkara ini. Apa guna kalau mereka ada teknologi pun? Tanpa pasukan kreatif, teknologi itu hanyalah kertas buangan. Ini hubungan yang saya susah payah dapatkan. Dengar cerita dia adalah salah seorang ketua dari pasukan produksi Shunteng. Kalau kita berjaya pujuk dia untuk bantu kita, mungkin kita sempat menyertai festival permainan itu. Ini satunya peluang kita sekarang. Bapak Saudara Kin, jangan risau langsung. Kita pasti akan yakinkan mereka. Pengurus rumah tangga Y. Nampaknya Tuan Muda mahu berjumpa dengan seseorang dari kumpulan Y. Tetapi, berdasarkan siasatan saya, mereka bukan pekerja kumpulan Y. Perlukah saya maklumkan berita ini kepada Tuan Muda? Awak teruskan memantau. Pastikan keselamatan Tuan Muda terjamin sepenuhnya. Selain itu, jangan dedahkan identiti Tuan Muda, supaya tidak ada orang yang coba membodeknya mengganggu kehidupan normal Tuan Muda. Baik. Hello, kami dari teknologi Sin. Hai, kami mohon sangat agar Cik tolong kami. Projek kami benar mempunyai potensi yang besar. Selagi Cik sudi membantu kami dengan menghubungi pasukan produksi jasa baik Cik, kami akan kenang seumur hidup. Bapak Saudara Kin, walaupun dia tak nak tolong, tak perlulah sampai memalukan diri macam ni. Jom kita pergi. Tapi ini... Bapak Saudara Kin, dia memang tak nak tolong kita. Jom kita pergi. Tunggu dulu, saya tak cakap pun saya tak nak tolong. Apa syarat yang awak nak? Itu bergantung sama. Ada adik saya setuju atau tak. Betul kebetulan lah. Tak sangka kat sini pun boleh jumpa korang. Jom kita pergi. Korang tak nak pasukan produksi Shunteng ni lagi ke? Sekarang bukan masa untuk bertindak mengikut emosi. Apapun yang berlaku hari ini, kita mesti dapatkan pasukan produksi ni. Hahaha. Tengoklah muka korang yang kesian ni. Dengan korang ni, nak hasilkan permainan yang berjaya? Memang angan majenin. Seorang penghantar makanan yang tak ada apa? Seorang CEO wanita syarikat yang hampir bankrupt ditambah pula dengan orang tua ni? Korang betul fikir dengan hanya buat perancangan permainan cincai, boleh berjaya? Hahaha. Sekarang bukan ke korang merayu pada aku macam anjing. Kau bagi hormat sikit. Bukan tempat kau nak bercakap. Macam nilah. Aku ni bukan orang yang tak bertimbang rasa. Pengurus projek yang korang minta tu.
Dia kakak kandung aku, Chen Feng Zhao. Sekarang, selagi kau setuju jadi kekasih aku, dan serahkan semua aset syarikat korang pada aku mungkin boleh pertimbangkan lagi, nak bagi korang jalan keluar. Kalau tidak, bila syarikat korang betul bankrupt, sama ada hidup atau mati, tak tahulah. Kau berkhayal. Kalau kau ada masalah, kau hadap aku. Kau bully seorang wanita, apa gunanya? Lelaki ni, semangatnya yang tak mudah mengalah tuh, memang memukau. Rupa pun kajak. Paling penting ada tanggung jawab. Jarang jumpa. Hadap kau? Enjik kajak. Kau, temani aku semalam. Bukankah semua masalah selesai? Selagi kamu temani saya semalaman. Apa yang kamu mahukan? Saya akan bantu selesaikan semuanya. Tidak mungkin. Kamu perlu tahu, di seluruh Bandar Baichuan, hanya saya yang boleh bantu kamu. Tetapi jika hari ini, kamu tolak permintaan saya, selepas ini, jangan harap kamu boleh bertahan dalam kalangan syarikat permainan di Bandar Baichuan. Jangan lupa, keluarga Ye ada di belakang saya. Kamu tahu, saya mampu lakukannya. Jom pergi. Walaupun kita muflis, saya tidak akan biarkan kamu dimalukan. Memang pasangan kekasih sejati ya. Begini, kamu habiskan semua arak ini, barulah saya akan bantu kamu. Betul kata kau ni. Sudah tentu. Tapi kamu kena minum dengan cepat, jangan buang masa aku. Orang macam kamu, aku beri peluang ini, sudah dianggap rahmat yang sangat besar. Minum. Ye Feng, jangan minum lagi. Kalau terus minum akan ada yang maut. Saya sudah tua, tak apa, biar saya yang minum. Ye Feng. Ye Feng. Apa yang kamu semua buat nih? Ye Feng. Ye Feng. Kakak, dia milik kamu. Aduh, akhirnya dia jatuh ke tangan saya juga. Lelaki kacak. Tengoklah rupa ini, memang mempesonakan. Nah, malam ini layanlah kakak dengan baik. Kakak jamin kau akan rasa nikmatnya sampai ke surga. Kau siapa, ha? Kau merosakkan rancangan aku. Pengurus rumah tangga Ye, Tuan muda minum banyak arak, tapi dia sudah diberi obat penawar arak khas. Apa yang perlu kami lakukan? Dengan sundal yang coba mengambil kesempatan ke atas tuan muda ini. Buang dia ke laut. Biarkan dia terapung semalaman. Tunggu tuan muda sedar, biar dia sendiri yang uruskan. Baik. Ye Feng, Ye Feng. Tengoklah muka kamu yang menyedihkan ini. Suling Yun, apa rasanya melihat orang yang kau cintai diculik di depan mata kau? Macam mana perasaan kau? Kalau kau setuju dengan lamaran aku lebih awal, ini semua tidak akan berlaku. Kamu berdua memang pasangan yang malang. Saya yang menyebabkan ini padanya. Awak tak boleh buat macam ni pada dia. Tolonglah lepaskan dia. Ini salah saya. Ye Feng, Ye Feng. Cik muda, cik tak apa-apa. Suling Yun, kau tunggu dan lihatlah. Jom pergi. Cik muda, jangan terburu. Kita kena fikirkan cara lain. Saya yang menyebabkan ini. Saya sungguh tak berguna.
Saya tak dapat lindungi syarikat ayah dan emak saya, dan sekarang saya tak dapat lindungi dia. Saya, Zi Zunbao. Mana mungkin saya boleh dicederakan? Zixia? Saya sudah kembali. Sayang, awak tak boleh buat macam ni lagi. Kalau sesuatu buruk berlaku pada awak, macam mana dengan saya? Jangan risau, saya takkan buat lagi lepas ni. Apa sebenarnya yang berlaku? Macam mana awak boleh terlepas? Sebenarnya saya pun tak pasti. Cuma saya macam mamai dan diselamatkan oleh seseorang. Mungkin pengawal keselamatan KTV tu. Mujurlah awak selamat. Cuma sekarang ni semua jalan keluar, kita dah tertutup. Kita hanya boleh tunggu sahaja. Syarikat bangkrut. Ingat, betul. Sayang, ini apa? Masa saya ditimpa nasib malang dulu, saya terjumpa seorang, dia kata dia dari keluarga Y, dan dia kata saya ni tuan muda mereka. Dah, jangan merepek lagi. Saya kena cari orang dulu untuk mengemaskan syarikat. Teknologi Shinhai dah nak lingkup. Hai, R. Awak semua perlukan tuan muda lagi tak? Ayah, Mak, maafkan saya. Saya tak dapat lindungi syarikat yang Mak Ayah tinggalkan untuk saya. Yao Shin, bapa saudara Qin yang tak berguna, tak dapat lindungi teknologi Shinhai, dan tak dapat lindungi kamu. Jangan risau, Bapak Saudara Qin. Kita pasti akan kembali. Xiao Yun. Tak kira apapun status saya pasti akan bantu teknologi Shinhai keluar dari kesusahan ini. Perkara yang saya janji pada awak, saya pasti akan kotakan. Baiklah. Apa yang kamu semua buat ni? Selamat kembali, Tuan Muda. Selamat datang, Tuan Muda. Sayang, apa yang terjadi nih? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba saja mereka datang cari saya dan cakap saya ni tuan muda, keluarga Y. Keluarga Y? Maksud awak yang saya tahu tu, keluarga Y orang terkaya di Bandar Baichuan ke? Awak ialah tuan muda sulung keluarga Y. Dijemput tuan muda pulang ke rumah. Orang ni betul tak macam berlakon. Takkanlah saya ni betul. Tuan muda keluarga orang terkaya. Tuan muda, apa yang boleh saya bantu? Saya nak sertai acara persidangan permainan teknologi Sunteng. Bantu teknologi Shinhai keluar dari masalah. Itu kacang saja. Selepas hari ini, teknologi Sufeng kami akan jadi nombor 1 di Bandar Baichuan. Lepas tu kita singkirkan Sunteng dari Bandar Jing. Saya pasti akan capai yang tertinggi. Apa yang berlaku malam tu? Macam mana Ye Feng boleh terlepas? Entahlah. Tapi mesti ada sesuatu yang dah berlaku. Tapi tak mengapa, hari ini di festival permainan ni, kita mesti pastikan teknologi Shinhai takkan boleh bangkit lagi. Bila kita dah kuasai sepenuhnya pasaran permainan Bandar Baichuan ni, barulah kita ajar mereka sedikit demi sedikit. Ya, kita mesti balas dendam. Perempuan murahan, tu dan lelaki yang tak sedar diri tu, mereka jangan harap nak hidup senang walau sesaat. Selepas hari ini, kita boleh bermaharaja lela di Bandar Baichuan ni. Teknologi Shinhai sudah tiba. Macam mana boleh jadi ini? Apa hak kamu semua datang ke sini? Teknologi Shinhai tak lama lagi akan gulung tikar. Masih ada muka nak datang sini lagi? Kau apa? Tengoklah rupa korang yang dah jatuh miskin ni. Macam anjing yang kehilangan tuan. Dan kau, Ye Feng, kau bukan kecuma seorang budak miskin penghantar makanan. Apa muka kau nak berlagak depan aku? Memang tebal muka betul. Suling Yun, kau ikut budak miskin ni, apa masa depan yang kau dapat? Lebih baik kau cepat serahkan diri dalam pelukanku. Aku masih boleh bagi kau makan. Teknologi Shinhai dah nak muflis, masih datang sini buat malu. Teknologi Sufeng itu baru raja industri sedang meningkat naik. Apa benda teknologi Shinhai ini? Kenapa mereka dibenarkan datang sini? Cepat berambus. Sebab saya ada ini. Kad jemputan.
Awak buat apa? Aku buat apa? Mana mungkin kamu ada kad jemputan? Mesti palsu punya. Aku tolong selesaikan masalah untuk korang. Pasukan pembangunan permainan baharu yang dibawa oleh teknologi Sufeng hari ini adalah pasukan elit dari teknologi Sunteng. Dengan pasukan elit teknologi Shunteng di teknologi Sufeng, selepas ini pasti tiada tandingan. Teknologi Sinhai dibandingkan dengan teknologi Sufeng macam semut sahaja. Yalah, Chen Chao memang berkebolehan, boleh tarik pasukan elit teknologi Sunteng ke sini. Kau gelak apa? Gila sebab cemburu ke? Tak mungkin sama sekali. Sebab pasukan elit teknologi Sunteng ada bersama kami di teknologi Sinhai. Berlagaklah tu. Ini pengurus dari kumpulan Sunteng dan juga kakak kandungku. Dia boleh tolong aku buktikan. Korang bukan, kecakap ada pasukan. Elit teknologi Sunteng, nak buktikan dengan apa? Saya boleh buktikan. Oi, Datuk mana yang teruk sangat nih? Datang sini nak buat samseng ke? Kenapa dia tak kenal kau? Bukan kau ke pengurus besar keluarga Ye? Kau ni betul orang keluarga Ye. Tuan muda, orang di sini tarafnya terlalu rendah. Langsung tak layak pun untuk keluarga Ye kita. Biar saya cari orang yang boleh kenal saya untuk ajar 2 ekor yang tak sedar diri nih bagi pihak tuan. Tuan muda jangan risau. Orang yang dicari sudah tiba. Mereka akan selesaikan masalah tuan. Korang nih, semua yang tua, sakit, lemah nih, sedang bincang pencen ke? Sekarang nih, dah nak tunjuk demo? Nak tengok apa benda yang korang boleh tunjukkan? Mari sini, pamerkan permainan, baharu kumpulan Sufeng kita. Demo berkualiti tinggi macam ni, tempat pertama hari ini memang dia punya. Teknologi Sufeng memang hebat, kejap lagi. Kita mesti tunjuk muka, depan Chen Chao. Mana barang kumpulan teknologi Sinhai korang? Takkanlah datang jauh-jauh, nak dimalukan kut? Semua, sila lihat. Ini adalah permainan baharu yang dilancarkan oleh teknologi Sinhai, Bai Wukong. Memang sangat hebat. Hubungan Zixia dan Zizun Bao memang sangat menyentuh hati. Teknologi Sinhai memang dahsyat. Dia dah tinggalkan Chen Chao jauh di belakang. Bukan kau yang buat. Aku dah cakap lama dah. Pasukan elit teknologi Sunteng ada dalam tangan aku. Tak, ini mustahil. Saya baru dengar, tetamu yang akan menyampaikan anugerah ialah bapa kandung awak, Chen Dajian. Betul ke? Kalau macam tu, tempat pertama ni memang aku punya. Walaupun korang ada pasukan elit. Apa kena? Mengena. Tempat pertama hari ini, aku akan dapatkannya. Kau ni memang yakin sungguh. Tengok sajalah nanti. Sekarang saya umumkan, pemenang tempat pertama dalam Festival Permainan Sunteng, Teknologi Sinhai. Ayah salah sebut ke? Tempat pertama adalah milik saya? Jangan buat malu dekat sini. Kenapa pula si celaka? Tu yang menang tempat pertama? Diam, cepat melutut dan minta maaf. Kenapa saya perlu berbuat begitu? Sebab dia ialah cucu sulung kumpulan Ye. Tak mungkin. Memang tak mungkin. Macam mana dia boleh jadi? Tuan muda kumpulan Ye, korang berpakat nak tipu aku ya? Korang berani tangkap aku? Korang tahu tak aku ni siapa? Tuan muda Ye, anak saya ni buta mata, tak tahu siapa yang hebat. Saya merayu. Tolong lepaskan keluarga Chen kami. Ayah jangan merayu pada mereka. Keluarga Chen kita tak perlu tunduk pada sesiapapun. Anak tak guna. Kau nak hancurkan keluarga Chen kita ke? Ini ialah pengurus utama keluarga Ye. Pengaruh keluarga Ye tersebar di seluruh dunia. Hanya dengan menghentakkan kaki, seluruh dunia perniagaan akan gegar. Ini ialah pewaris tunggal keluarga Ye yang dicari selama 20 tahun lebih. Kau buat masalah dengan tuan muda. Keluarga Ye, kau nak biar keluarga Chen. Aku musnah sama sekali. Tuan muda, bagaimana kita nak uruskannya? Kalau macam tu, biarkan teknologi Sinhai melalui apa jua yang dialami oleh teknologi Sufeng. Biar mereka tahu apa akibatnya kalau kacau aku. Berhenti, Chen Feng Jiao. Tuan muda, saya tahu saya dah buat salah. Tolonglah maafkan saya. Saya takkan buat lagi. Tuan muda, apa yang perlu kita lakukan? Buang dia keluar dari bandar Baichuan. Aku tak nak lihat dia lagi. Tuan muda, saya sungguh sedar akan kesilapan saya. Tuan muda. Semua yang aku janjikan pada kau
dah aku tunaikan. Mulai hari ini, tiada siapa lagi yang akan membuli kau. Dengan adanya awak di sini, saya takkan takut apalagi. Devi Zixiaku, mulai hari ini, kita akan jadi macam dalam permainan, bahagia bersama, dan hidup dengan gembira. Tak sangka pula, budak ni pandai juga pikat perempuan. Memanglah, kalau nanti dia tak layan anak darah kami baik-baik, memang nahas dia aku kerjakan. Kau jangan risau. Orang yang tuan muda kami dah pilih, mesti akan dilayan dengan baik. Kau rasa hubungan cinta online boleh berakhir sebegini baik ke? Memanglah. Hai, kau ni orang tua, dah ketinggalan zaman lah. Aku pun ada pasangan cinta online tahu. Cemburu ke? Hek, kau dah tua bangka, cinta online. Kau tak malu ke? Kau cuma cemburu aku nih berkarisma. Aku nak telpon daun kecilku sekarang. Daun Dia kecil? selembut air, bersopan santun. Kau Kenapa mesti macam cemburu pernah dengar? gila. Kau ni Kintian Zhu. Kau ni daun kecil, aku gila. Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Orang tua busuk. Kau berani tipu aku. Sayang, kenapa bangun awal sangat? Janganlah kacau, saya nak beritahu awak, saya akan lambat untuk mesyuarat nanti. Apa yang nak dirisaukan sangat? Dalam hati saya, awak jauh lebih penting berbanding kerja apapun. Pandai betul awak berkata. Dengar sini, saya nak beritahu awak, sekarang ini saya bekerja untuk seluruh keluarga Ye, saya tak boleh curi tulang, tahu? Saya kena pergi sekarang. Ini. Seluruh keluarga Ye ini milik saya, dan apa jua yang saya miliki, semuanya adalah milik awak. Saya tengok siapa yang berani membantah. Memang pandai bercakap. Ayah, saya bercinta secara dalam talian. Apa? Ayah tak benarkan. Aduh, sayang, berikan telefon tu pada ayah. Ayah nak cakap dengan kamu, perkara bercinta secara dalam talian ini memang sangat tidak boleh diharap.